A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk video message for you yang terakhir ini saya akan kongsikan sedikit tentang sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga. Sebelum saya mulakan, suka untuk saya kongsikan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Mafhumnya, demi sesungguhnya adalah bagi diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa ingin mengharapkan keredaan Allah dan balas baik di akhirat kelak, serta ia pula banyak menyebut dan mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dalam masa susah maupun senang. Secara umumnya manusia mengetahui bahawa junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini merupakan manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri tauladan kepada seluruh umat manusia di penjuru dunia, terutamanya umat Islam itu sendiri. Rasulullah SAW merupakan model terbaik dalam semua aspek, sama ada sebagai seorang pemimpin, seorang pendakwah maupun sebagai seorang yang dipimpin. Setiap kata-kata dan juga tingkah laku beliau wujud daripada kebaikan dan juga nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahawa tingkah laku, kata-kata, tidak tanduk Rasulullah ini merupakan gambaran ataupun bayangan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara yang dapat kita teladani ini termasuklah tentang kehidupan Rasulullah dalam berkeluarga, yang tidak dinafikan kini terdapat banyak masalah dan isu tentang rumah tangga, sebagai contoh isu penderaan, sumber mahram, perceraian dan sebagainya. Kebanyakan perkara ini berpunca daripada sifat cemburu, kurangnya kasih sayang antar keluarga, kegagalan mengawal emosi yang pada akhirnya akan membawa kepada keruntuhan keluarga itu sendiri. Jadi melalui sirah Nabawi, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik dalam memegang peranan sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, bapa maupun sebagai seorang datuk. Contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW memenuhi peranan dan juga tanggungjawab yang patut diikuti oleh setiap ahli keluarga. Baiklah, saya akan ulaskan akhlak mulia Rasulullah dalam 3 aspek. Yang pertama, sebagai seorang suami, Rasulullah SAW seorang yang sangat menghargai isteri. Beliau menzahirkan sifat kasih sayang, bertimbang rasa, bersabar dan tidak pernah berkasar dengan isteri, walaupun menghadapi dan melayani kerana isteri. Selain daripada itu, Rasulullah ni seorang yang rajin membantu untuk melakukan kerja rumah. Contohnya menjahit. Ibnu Hajar pernah berkata bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan, katanya baginda Nabi yang menjahit kainnya, menjahit sepatunya dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan lelaki di rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad Ibn Hibban. Jadi masyarakat kini menganggap bahawa kerja rumah ini adalah kerja utama kepada isteri. Tapi sebenarnya Islam telah mengajarkan bahawa kerja rumah ini adalah tanggungjawab bersama, iaitu isteri dan juga suami. Dan itu, sebagai seorang bapa, Rasulullah SAW seorang bapa yang penyayang. Dihabarkan apabila baginda melihat anaknya Fatimah radhiyallahu anha pulang ke rumah, baginda akan menyambutnya lalu mencium kepala dan juga tangannya. Jadi daripada tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah ni, kita dapat lihat baginda seorang yang sangat menyayangi anak-anaknya. Begitu juga dengan bapa-bapa yang di luar sana. Jadi dengan sikap penyayang yang kita zahirkan ini dapat menguatkan hubungan antara satu sama lain dan juga dapat mengelakkan pergaduhan kerana rasa sayang yang tinggi. Majoritinya ibu bapa pada zaman kini tidak dilatih dan juga tidak dibiasakan untuk berkasih sayang dengan anak-anaknya, yang pada akhirnya menimbulkan jurang yang besar di antara mereka. Maka tidak hairanlah jika mereka lebih selesa bersama rakan-rakan berbanding dengan keluarga. Oleh itu, untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, perlunya kepada perasaan kasih sayang, yakni mahabbah yang tinggi, bukan sahaja dengan anak atau isteri, malah dengan seluruh ahli keluarga yang lain. Seterusnya, Rasulullah SAW juga berperanan sebagai seorang datuk. Kebanyakannya masyarakat kini kelihatan tidak mengetahui cara untuk bermesra dengan kanak-kanak. Malah mereka dah dibiasa dengan sifat baran atau tidak ramah dengan kanak-kanak kecil, yang menyebabkan kanak-kanak ni merasa takut dan juga tidak selesa untuk mendekati mereka. Jadi contoh kasih sayang seorang datuk kepada cucunya dapat kita lihat daripada cara baginda Rasulullah SAW melayani cucu kesayangannya, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Rasulullah SAW bukan sahaja sentiasa mencium, membelai cucunya, malah baginda sentiasa mendukungnya. Juga pernah dikhabarkan setiap kali Rasulullah SAW hendak keluar ke rumah,
baginda akan membawa cucunya untuk ikut bersama, sentiasa meriba mereka, membelai dan juga pernah bermain kuda-kuda dengan cucu-cucunya. Demikianlah contoh terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamerkan untuk diikuti oleh seluruh umat manusia. Sebagai kesimpulan daripada beberapa kisah ini, kita dapat lihat bahawa akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dicontohi dan diikuti, kerana dengan sikap berkasih sayang, membantu antara satu sama lain, saling menghargai antara satu sama lain, ini dapat membawa kebahagiaan dalam institusi keluarga yang dibina. Itu marilah kita semua mencontohi ketinggian peribadi, kemuliaan akhlak dan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berkeluarga ini perlu diterapkan dalam setiap keluarga demi menjamin kebahagiaan dan juga keharmonian keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.